Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah wa tanazzaha an musyabahatil hawadits fi nu'utihi al azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin wa safwati rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita berniat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pengajian kita pada kali ini dan menjadikannya sebagai satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'lam wa ta'lim wa at-tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, kita sampai muka surat 20, kitab Risalatul Tauhid, muka surat 20. Sebelum ni kita dah sampai pada sifat yang kelima, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan segala sesuatu. Allah Taala tidak memerlukan segala sesuatu. Kemudian sifat yang keenam iaitu al-wahdaniyah. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilang-bilang. Tidak ada duanya, tidak ada tiga dan seterusnya. Dengan erti, kata pengarang, ertinya esa Allah Taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Tuan-tuan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, yakni orang-orang Arab ketika itu tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang Arab, "Wahai Muhammad, Tuhanmu itu dari apakah Tuhanmu? Adakah dia dari tembaga, daripada emas?" Maka Nabi SAW sebut tidak. Dan Nabi SAW menyebut suratul Ikhlas ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang esa. Ahad itu tuan-tuan maknanya tunggal. Bila sebut tunggal, maksudnya tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sama dengannya. Dalam memahami pengertian esa ini tuan-tuan, Allah Ta'ala wahdaniyah ini, para ulama memberikan pimpinan, tuntunan kepada kita bahawa untuk memahami sifat al-wahdaniyah ini, Allah Ta'ala Maha Esa ini, mestilah berdasarkan 3 perkara. Iaitu yang pertama, Allah Ta'ala itu esa pada zat. Maksudnya zatnya itu esa. Kemudian kata pengarang, yang kedua, Allah Ta'ala itu esa pada sifatnya. Sifat Allah Ta'ala juga esa. Kemudian yang ketiga, esa Allah Ta'ala itu pada perbuatannya. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang-bilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Sama ada bilangan yang muttasil, yakni yang berhubung, atau bilangan yang munfasil, yakni yang bercerai. Bila sebut al-wahdaniyah tuan-tuan, ini adalah pembahagian sifat 20 yang keberapa tuan-tuan? Yang kedua. Sifat 20 itu kan terbahagi kepada 4. Yang pertama, sifat nafsiyah. Hanya ada satu, iaitu sifat wujud.
Kemudian sifat yang 5 seterusnya bermula daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah sampai wahdaniyah. Kelima-lima sifat ini tuan-tuan dikategorikan pembahagiannya sebagai sifat salbiyah. Dengan erti kata, bila kita terjemahkan sifat ini, kita jadikan dia sebagai salab, yakni dalam bentuk terjemahan yang kita sebut berbeza dengan maksud asalnya, maksud yang tersurat ataupun dalam bentuk negatif. Contoh, kita sebut Allah Ta'ala itu Esa. Apa makna Esa? Esa maksudnya Allah itu tidak berbilang-bilang. Kalau sifat yang kedua qidam. Qidam dengan makna apa tuan-tuan? Qidam erti yang tersuratnya adalah Allah Ta'ala itu tidak ada Allah Ta'ala itu azali, ataupun qidam dengan makna Allah Ta'ala itu sedia ada. Sedia ada dengan makna apa tuan-tuan? Dengan sedia ada dengan makna Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan. Begitulah yang sifat ketiga, sifat baqa, sifat salbiah juga. Baqa dengan makna Allah Ta'ala itu maha kekal. Kita terjemah dalam bentuk salbiah. Terjemah dalam bentuk salbiah dengan makna Allah Ta'ala itu tidak ada akhir. Contoh lain, kalau manusia tuan-tuan, apa makna dia miskin? Kita terjemah miskin tu dalam bentuk salbiah. Maksudnya dia tidak ada harta. Contohnya buta. Kita terjemah buta tu dalam bentuk salbiah. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya adalah dia tidak ada penglihatan. Pekak kan contoh. Kita terjemah salbiah. Maksudnya dia tidak ada pendengaran. Begitulah seterusnya. Kemudian tuan-tuan, bila sebut wahdaniyah ini tuan-tuan, para ulama memberikan tuntunan kepada kita, mestilah kita memahaminya dalam dengan makna dengan merangkumi ketiga-tiga pembahagian tadi, iaitu Allah Ta'ala Esa dari sudut zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Maka tuan-tuan, di sini pengarang menyebut tentang Allah Ta'ala itu Esa pada perbuatannya, pada zat, pada sifat dan perbuatan itu sama ada secara muttasil, yakni yang berhubungan, nanti akan diterangkan, ataupun bilangan yang munfasil. Baik, kita tengok apa kata pengarang. Adapun makna Esa Tuhan pada zat itu, iaitu menafikan kam muttasil pada zat, iaitu menafikan bilangan yang berhubung pada zat, seperti tiada zat Tuhan bersusun daripada darah, daging, tulang, urat. Baik, bila kita mengesakan Allah Ta'ala dari sudut zatnya, maknanya dalam i'tikad kita, pegangan hati kita, bahawa Allah Ta'ala itu tidak tersusun-susun. Kalau makhluk ni kan tuan-tuan, dia tersusun. Apa sahaja makhluk, semua tersusun. Baik matahari, bulan, bintang, langit, manusia, malaikat, rumah. Kan, tuan-tuan tengok. Kan, kalau badan kita ni tersusun daripada darah, daging, tulang, kan, dan sebagainya. Kalau kita tengok bangunan, masjid atau rumah, kan, tersusun daripada ada dinding, ada bumbung, ada pilingnya dan sebagainya. Kalau kita tengok pokok pun begitu, tersusun-susun. Hatta seketul batu pun tersusun juga tuan-tuan sebenarnya. Tersusun daripada zarah-zarah, kan, daripada apa yang disebut sebagai yang kita sebut sebelum ni, yang kita dah belajar pada tajuk yang hukum akal dulu itu, iaitu dengan makna disebut sebagai jirim, tersusun daripada jirim-jirim. Nak membentuk satu jisim, tersusun daripada jirim-jirim. Begitulah bulan, bintang, matahari, semuanya tersusun-susun daripada jirim-jirim tertentu. Maka tuan-tuan, yang tersusun ini namanya makhluk. Adapun Tuhan tidak tersusun begitu. Tuan-tuan, dalam perbahasan
akidah sifat 20 ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan rasa kenapa macam ni perlu dibahaskan. Kenapa tuan-tuan? Kerana semasa di zaman Nabi SAW tidak ada isu seperti ini. Di zaman para ulama salaf tidak ada isu seperti ini. Maka golongan-golongan Wahabi ataupun Salafi, mereka tak setuju dengan pembahasan sifat 20. Sebab mereka tidak, mereka sebenarnya terlepas pandang, tidak memahami ataupun tak perasan sebenarnya isu yang berlaku pada zaman itu. Golongan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu di kalangan khalaf, di zaman khalaf, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tuan-tuan, ada yang hidup di zaman salaf, ada yang hidup di zaman khalaf. Di zaman khalaf ni tuan-tuan, mereka berhadapan dengan satu kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah memahami Tuhan menggunakan akalnya berbanding mengutamakan wahyu Al-Quran dan hadis. Bila mereka tak jumpa Quran dan hadis yang tentang membahaskan tentangnya, maka mereka menggunakan akal fikiran mereka. Mereka tidak menggunakan kias dan perbahasan-perbahasan yang lain yang dicedok daripada Quran dan hadis, tapi mereka terus pergi pada akal fikiran. Bila akal fikiran mereka terdedah kepada ilmu-ilmu lain, terutamanya pada zaman itu ilmu daripada Athens, ilmu akal sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku mantik sudah diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Maka fikiran mereka tentang ketuhanan ini terdedah kepada unsur-unsur itu. Dan mereka ini adalah golongan cendekiawan, golongan ulama juga, golongan cerdik pandai juga. Maka pemikiran itu meresap di dalam masyarakat Islam, di dalam umat Islam. Maka inilah yang ditentang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman khalaf. Maka itu isu sebenarnya bagi sifat 20 ini tuan-tuan, yang kita nak kena faham. Sebab saya bagi tahu ni tuan-tuan, supaya tuan-tuan bersedia. Bila tuan-tuan dengar di luar sana ada ada orang yang berfahaman Salafi, mereka mengenepikan, mengkondem ataupun mencela perbahasan sifat 20, sedangkan apa yang mereka terangkan itu tidak seperti apa yang ada di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup di zaman khalaf. Maka tuan-tuan, penerangan yang saya nak bawakan ini adalah penerangan yang menerangkan bagaimanakah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menerangkan isu ini dengan detail, supaya kita faham kenapa ulama Ahlus Sunnah membahagikan penerangan ini begini. Contohnya wahdaniyah yang kita belajar ini terbahagi kepada tauhid pada sifat, esa Allah Ta'ala pada sifat, esa Allah Ta'ala pada zat, esa Allah Ta'ala pada perbuatan. Hatta pembahagian yang dibawa oleh seorang ulama, yang Ibnu Taimiyah, yang tentang tauhid terbahagi kepada 3 itu pun sifat tauhid terbahagi kepada 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu pun, walaupun pada permulaan penerangannya itu kontroversi, tetapi ulama-ulama ahli sunnah selepas itu telah memurnikannya. Mereka tak tolak, mereka tak kutuk, kan, walaupun ada sebab segelintir ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengutuk, tetapi ada yang mengambil pendekatan dimurnikan, sebab kaedah itu sudah dipakai oleh masyarakat, maka dimurnikan. Tapi tuan-tuan, yang kita belajar ni adalah berkenaan dengan sifat 20. Kemudian tuan-tuan, kita tengok dekat perenggan yang kedua tadi, iaitu apakah maksud Allah Ta'ala itu esa daripada sudut zatnya. Iaitu yang pertama, tidak tersusun-susun sebagaimana yang sudah diterangkan tadi. Kemudian, dan menafikan kam munfasil. Kam munfasil ni maksudnya kam munfasil pada zat, iaitu menafikan bilangan yang bercerai pada zat Tuhan.
seperti tiada zat yang lain menyamai seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, bila sebut kam munfasil, maksudnya Allah taala itu secara zatnya itu, wujud Allah taala itu tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sama dengannya. Tidak boleh disamakan dengan apa-apa pun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sepertinya seumpama sesuatu pun. Maksudnya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ringkasnya adalah bila sebut mengesakan Allah pada zat, maksudnya yang pertama, Allah taala itu zatnya, wujudnya itu, diri Allah taala itu tidak tersusun-susun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu zatnya itu tidak ada yang sama dengannya. Kemudian tuan-tuan kita tengok mengesakan Allah pada sifat. Kata pengarang lagi, makna esa Tuhan pada sifat iaitu menafikan kam muttasil pada sifat, menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya, iaitu tidak sekali-kali bagi Allah taala itu, bagi Allah taala pada satu-satu jenis sifatnya dua sifat. Contohnya seperti dua kudrat, dua kuasa. Contoh apa tuan-tuan? Kan, kalau orang kafir, mereka menganggap bahawa kalau Tuhan tu hanya ada satu kuasa, maka dia tak kuat. Jadi Tuhan tu dia kena banyak kuasa. Ya, tuan-tuan, itu fahaman orang bukan Islam. Sedangkan kita dalam Islam, sifat kudrat itu pun esa. Bukan sahaja zat Tuhan esa, sifat, setiap satu sifat Allah Ta'ala itu juga esa. Ilmu Allah esa, sifat iradah Allah esa, sifat kudrat Allah Ta'ala esa, sifat sama' basar Allah Ta'ala tu esa. Segala sifat Allah Ta'ala semuanya esa. Bila mereka beriktikad bahawa sifat Allah Ta'ala itu tidak satu, tidak esa, berbilang-bilang, contoh kudratnya ada dua, maka mereka pun buat Tuhan tu tangannya banyak. Sebab kalau satu tangan tak cukup, kan? Kalau pendengaran mereka buat, kan, biasa yang kita orang Hindu dia buat matanya banyak, kan? Sebab dia kata penglihatan Tuhan tu banyak, dia nak tengok macam-macam, kan? Tengok makhluk dia yang banyak, maka matanya pun jadi banyak. Itu sifat mensyirikkan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kan? Perangai mensyirikkan Allah Ta'ala ni perangai orang kafir. Tak cukup mereka syirikkan zat Allah, mereka syirikkan pula sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang ditentang oleh para ulama. Perkara ini tuan-tuan, dia kalau orang tu daripada kecil Islam, dia tak jadi masalah sangat, kan? Di zaman ulama khalaf ni, orang masuk Islam tidak seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk tak ramai, masuk satu kabilah, masuk satu kampung, masuk satu, dua, tiga orang, masuk satu kumpulan manusia. Tetapi tuan-tuan, di zaman ulama khalaf ataupun sebelumnya, terutamanya di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, maka tuan-tuan, ketika itu dan selepasnya, orang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong, kan? Negeri-negeri masuk dalam agama Islam. Maka fahaman-fahaman mereka dibawa, ataupun mereka tak bawa, tapi mereka masih lagi terbawa-bawa. Contohlah tuan-tuan, dia daripada umur dia remaja, kan? Contoh umur 15, kan tuan-tuan, sampailah umur dia 55 atau umur 45. Selama ni dia sembahyang, depan dia ada berhala, tangan banyak, mata banyak, tuan-tuan, kan? Berapa puluh tahun tuan-tuan? Kalau umur 25, kan, 35, 45. Kalau 55, sama yang umur 55 atau 45, 20, 30 tahun tuan-tuan, sembahyang depan ada berhala. Tiba-tiba masuk Islam tuan-tuan, sembahyang tak ada berhala. Nak iktikad Tuhan tu esa, zat dia esa, sifat dia esa, perbuatannya esa. Nak solat bersih tuan-tuan, fikiran dia bersih, ketika itu umur 55, umur 45 tuan-tuan,
dalam keadaan pengalaman dia bersembahyang sebelum ni lain tuan-tuan. Itu yang datang isu bila dia baca ayat Quran tentang yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Walaupun ayat itu ayat mutasyabihat, perlu difahami apa yang tersirat bukan apa yang tersurat. Tetapi bila mereka membacanya, mereka masih lagi terbayang. Terutama bila datangnya fahaman fahaman-fahaman yang lain, ataupun disebut pemikiran-pemikiran mantik yang salah, maka tuan-tuan, mereka terganggu, ibadah mereka ni terganggu. Kefahaman mereka tentang tauhid sifat Allah Ta'ala ni dia jadi masalah. Maka ketika ini ulama membahaskan sifat 20 ni tuan-tuan, supaya membersihkan keadaan ini. Maka tuan-tuan, sifat Allah Ta'ala juga itu esa, tidak berbilang-bilang. Dan menafikan kam munfasil pada sifat, menafikan kam munfasil pada sifat, yakni menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada sifat, iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menciptakan sifat manusia ni tuan-tuan. Kita mendengar, Tuhan mendengar tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, kita ni mendengar tuan-tuan ada batasnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pendengarannya tidak terbatas. Satu lagi tuan-tuan adalah Allah Ta'ala menciptakan pendengaran kita ni. Kalau kita sebut mendengar tuan-tuan, dengan kita sinonimnya dengan telinga, kan? Sinonimnya dengan telinga. Tetapi ada orang, kan, ketika dia contohnya penglihatan tuan-tuan, kan? Penglihatan maksudnya ketika dia sedar, dia melihat, kan? Kalau dalam mimpi tuan-tuan, kan, dia melihat juga, tetapi matanya pejam. Adakah ketika itu dia melihat dengan matanya, kan? Dia melihat tanpa menggunakan mata. Itu menjadikan bukti bahawa Allah Ta'ala menciptakan penglihatan itu berasingan dengan mata kita sebenarnya. Penglihatan satu makhluk yang lain, mata kita satu makhluk yang lain. Allah Ta'ala letakkan sekali kerana itu yang paling sesuai bagi kita. Begitulah pendengaran dan seterusnya anggota badan yang lain. Maka tuan-tuan, esa Allah Ta'ala pada sifat ini tuan-tuan, kan? Satu lagi contoh yang lain, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, antara mukjizatnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar sesuatu yang jauh. Contohnya geseran qalam di Lauhul Mahfuz yang mencatat tentang nasib-nasib manusia. Ataupun baginda mendengar, ataupun kalau penglihatan, baginda melihat ke belakang sebagaimana melihat ke depan. Ataupun baginda dalam hadis yang lain ni, dalam hadis Bukhari Muslim banyak riwayat macam ni tuan-tuan. Antaranya lagi adalah berkenaan dengan Nabi SAW melihat dunia ini tuan-tuan seperti melihat tapak tangan dia. Kalau kita kan tengok dunia ni pakai handphone, semua ada kat dalam handphone. Tapi Nabi nampak dunia seperti melihat tapak tangan dia. Maksudnya gambaran dunia ini tuan-tuan, daripada timur ke barat, Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi SAW seolah-olah gambaran seperti melihat tapak tangannya. Ini adakah dengan makna, adakah penglihatan Nabi itu sama dengan penglihatan Allah? Maka jawabnya tidak tuan-tuan, kerana penglihatan Allah tidak ada yang menyamainya, hatta penglihatan Nabi. Ataupun dalam hadis yang lain ada disebut tentang hadis, bila seseorang itu
beribadah, menjaga ibadah fardu, kemudian memperbanyakkan ibadah sunat. Kan dalam hujung hadis tersebut Nabi SAW sebut hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata, aku akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Adakah dengan makna pendengaran dia dengan pendengaran Allah itu sama? Tidak, tuan-tuan, kan? Bukan maksud begitu. Itu syarah hadisnya dengan maksud Allah Ta'ala menjaga pendengaran penglihatannya daripada maksiat. Maka tuan-tuan, makhluk ini tuan-tuan tidak ada yang sama sifatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sifatnya itu tersusun-susun, kan? Kalau mata kan ada di kepala, kan? Kalau telinga ada di kepala, kalau tangan ada di badan, kan? Orang kafir, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala itu perangai mereka seperti itu. Mereka menyusun-nyusun sifat Allah itu seperti itu. Maka tuan-tuan, bagi kita orang Islam tidak boleh seperti itu. Maka kita hendaklah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa yang mengenali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, perbahasan ini hanya sekadar itu, bukanlah untuk memikirkan tentang zat Allah, tetapi untuk menolak pemikiran-pemikiran batil yang ada pada orang-orang kafir, pada orang-orang yang sesat, supaya pemahaman kita jelas bahawa Allah Ta'ala itu esa dari sudut pada zatnya, sama, iaitu tidak tersusun-susun zat Allah. Zat Allah tidak tersusun-susun dan tidak ada yang menyamai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian esa Allah Ta'ala pada sifat, dengan makna sifat Allah Ta'ala itu tidak tersusun-susun dan secara keseluruhannya tidak ada yang menyamai sifatnya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.